Okay, so sekarang ni saya akan sambungkan pada bahagian yang kedua, iaitu bahagian di mana kita akan cuba untuk menghasilkan tingkap pada bangunan, dan saya akan ajar macam mana kita nak menggunakan pemadam. Nak guna pemadam pun mesti diajar, ya. Sebab apa? Akan berlaku kekeliruan di mana garisan mana yang kita kena padam dan garisan mana yang kita kena tinggalkan. Dan ini adalah sangat-sangat wajib. Dan seterusnya saya akan ajar korang macam mana perspektif jalan raya pada pemandangan bangunan ini. Dan kemungkinanlah saya akan cuba untuk buat bangunan di sebelah sini, tetapi korang akan rasa macam banyak kepayahan di situlah untuk memahami bagaimana arahan yang perlu diperjelaskan. Gitu ayat dia, ya. Tapi kalau korang macam boleh baca ataupun boleh tengok dan korang boleh aplikasikan kepada apa tu hasilan korang sendiri, which mean you are very good because you learn with observation, ya. Cuma kadang-kadang kita nak keluarkan ayat itu yang susah. Cuma seperti mana yang saya katakan tadi, kalau kita nak hasilkan sesuatu di sini, kalau kita rasa kita nak selamat, kita boleh tukarkan kepada subjek yang lain lah. Okay, so tanpa membuang masa, apa yang saya akan lakukan perkara yang pertama ialah gunakan pemadam. Okay, so bila mana kita berhadapan dengan garisan perspektif, okay, ataupun garisan di antara langit dengan bumi itu, dan kita kena padamkan dia di kawasan-kawasan tertentu. Apa yang dimaksudkan padam di kawasan-kawasan tertentu ialah bila mana garisan ini telah dilimpasi ataupun telah lindungi, ya, oleh bangunan-bangunan tinggi ini. Jadi sebarang garisan yang orang kata terlanggar, sebarang bangunan yang terlanggar garisan perspektif ini, kita kena padamkan dia, ya, padamkan dia. So kita bukannya Superman boleh tengok tembus garisan perspektif dekat belakang tu, ya. Jadi kita kena padamkan slow by slow lah. Kalau nak cepat kita buat macam ni, lepas tu kita buat baliklah bangunan tersebut. Okay, dia takkan jadi masalah selagi mana kita boleh tengok garisan itu. Dan begitu juga dengan garisan yang sebelum ini yang kita pandukan untuk menghasilkan sebarang bangunan, kita kena padamkan dengan berhati-hati. Kalau kita rasa kita nak lebih laju lagi untuk padamkan dia, eloklah setiap bangunan ini kita hasilkan dengan menggunakan pen. Jadi lagi senanglah kita nak padam. Cumanya untuk beginner, saya sarankan untuk kita gunakan pensel lah, sebab kita senang nak padam. Takut nanti kita kalau gunakan pen, kita terbuat garisan ini juga dengan menggunakan pen. Itu bahaya. Okey, jadi kita terangkan kembali garisan mana yang terpadam. Okey, so bila kita padam garisan itu tadi, nampak tak saya tinggalkan garisan ini di belakang itu. Sebab garisan perspektif ini, walaupun dia kecil, dia sangat memberi impak yang besar lah. Dia sangat memberi impak yang besar terhadap pandangan kita. Andai kata kalau kita padamkan garisan ini juga, apa yang akan berlaku ialah bangunan itu seolah-olah terapung-apung di awangan. Kita kena ingat, garisan perspektif ini adalah garisan di mana kita meletakkan subjek pada permukaan bumi. Itu tujuan dia. Jadi, kita tidak boleh padam garisan ini selagi mana garisan ini tidak dilindungi oleh sebarang bangunan. So, jangan gata-gata nak padam, ya. Kalau kita padam, nampaklah dia punya kepelikan dan kejanggalan di situ, ya. So kita jelaskan lagi. Ini yang saya masukkan. Garisan perspektif ni jangan padam kalau bangunan tu dia tak cover. Kalau bangunan tu cover tiba-tiba kan, so kita kena padamkan dia. Okey, seterusnya apa yang saya nak terangkan ialah bagaimana caranya kita untuk menghasilkan sebarang item ataupun subjek pada bangunan tersebut, iaitu tingkap. Okey, tingkap dululah saya nak ajar. Okey, so untuk ini saya akan gunakan pembaris yang panjang, okey, supaya lebih senang lagi. Tapi untuk bahagian detail nanti kita akan gunakan pembaris yang pendek. Dan saya akan fokuskan kepada bangunan ini, ya. Tengok macam mana
kita nak hasilkan tingkap. Untuk hasilkan tingkap ini, kita kena berpandukan 100% dengan menggunakan dua titik lenyap ini. Jangan lari, ya. Dan caranya ialah kita akan menghasilkan garisan di sebelah ini saja. Okey. So untuk arahan ini pula, saya akan labelkan ini adalah bahagian A. Okey, ini adalah bahagian A. Kalau pelajar buat, jangan buat apa yang saya buat dekat sini. Ini adalah rujukan anda untuk faham instruction saya, ya. Okey, so bahagian A ini atau bahagian sebelah sini, ya. Ini semua adalah bahagian A, ya. Bahagian A akan merujuk titik lenyap A, ya. Bahagian A akan merujuk titik lenyap A sahaja 100%. Faham? Ya, jangan keliru. Ini ada orang akan confuse, dia tiba-tiba macam lari. Nampak tak? Bila kamu buat macam ni, bila korang buat macam ini kan, korang akan nampak perspektif dia lari. Jadi ini kena berhati-hati, so kita kena pandukan setiap garisan ini kepada titik A berkenaan. Jelas? Okey, so yang ni pun saya agak-agak saja. Tapi kalau korang gigih nak ukur pun boleh juga. Setiap daripada ni 1 cm pun boleh juga, ada masalah. Tapi saya jenis yang agak expert dalam melihat ini. Yang gitu, ya. So saya takkan ada masalah. So setiap ini saya ukurkan kepada 1 cm macam itu, ya. Cumanya bila mana garisan melintang ini berlaku, kita kena fokuskan 100% kepada titik A berkenaan. Dia sebenarnya macam garisan tu menuju kepada A lah. Cuma saya tak nak macam terlalu banyak menggunakan pemadam, jadi saya terus lakarkan pada bangunan ini garisan mana yang saya nak tonjolkan supaya korang faham, ya. Tapi kena ingat, kita kalau buat bangunan, kita kena rujuk gambar sebenar lah, macam mana tingkap dia dan sebagainya. Itu penting, ya, untuk kreativiti. Daripada segi lukisan ini, kreativiti itu wujud bila mana kita cuba untuk mengolah bentuk bangunan itu lebih kepada realistik lah. Dia tak macam kek lapis. Kalau kita buat macam ni sepanjang semua sekali pemandangan bangunan ni, saya akan katakan itu kek lapis Sarawak ke kau buat tu. Kita bukan buat kek lapis Sarawak, kita buat bangunan, ya. Kena faham itu. So setiap permukaan A ini A, permukaan A sebelah sana lah, sebelah kiri saya. Okey, bukan sebelah kanan saya. Saya ni macam tak betul sikit, kiri kanan saya ni sebelah kiri saya. Okey. So setiap permukaan sebelah kiri kena ingat rujuk titik A sahaja. Begitu juga dengan bangunan ini di bawah ini, okey, kena rujuk titik A sahaja. Jangan lari, ya. Okey. Ini tidak ramai pelajar dia anggap benda ni remeh. Bila remeh, apa yang berlaku ialah perspektif setiap bangunan tu dia akan jadi kurang tepat, ya. Dia akan jadi macam janggal dekat situ, ya. Dan seterusnya apa yang saya nak terangkan ialah bagaimana pula kita nak buat permukaan di bahagian B ini, ya, B. Yang ini kita panggil permukaan B. Okey, dia sama juga macam A, kita kena rujuk semua titik ke arah B berkenaan. Jadi korang akan tengok perspektif ini akan mula tepat dan dia akan nampak lebih realistik di situ. Okey. Kalau kita tak ikut benda ini, apa yang akan berlaku ialah orang kata macam perspektif dia akan nampak terberot sedikit. Jadi dia rasa nampak macam agak kurang senang mata kita untuk melihat. Dan saya punya mata ni sangat tajam. Kalau saya tengok perspektif itu salah di kalangan pelajar saya akan suruh dia buat balik. Okay, sampai dia betul-betul tepat. Sebenarnya pelajar dia faham apa konsep yang kita nak sampaikan ini. Cuma kadang-kadang dia akan salah daripada segi perspektif, ya. Mungkin bangunan yang pertama, bangunan yang kedua ni dia boleh buat, tapi bangunan seterusnya dia terus macam lost, ya. Tapi ada di kalangan pelajar saya dapat buat bangunan ataupun bangunan ini dengan sangat cemerlang. Okey. So sebenarnya saya bagi kepercayaan kepada mereka untuk menghasilkan lebih daripada
apa yang saya buat ni. Sebab saya selalu katakan kepada pelajar saya, kalau saya buat 100%, you have to do 200% at least, because you have to know that the more that you learn, okay, the more it will come to you. Okay, maksudnya tadi sebanyak macam sebanyak mana yang kau akan belajar, maksudnya lebih daripada cikgu, korang akan belajar lebih banyak daripada apa yang korang boleh bayangkan. Gitu. Nak translate pun payah. Ya. Sebab kalau semua 100% bergantung pada cikgu, bila kau nak belajar? Sebab seni ni kita tak boleh anggap semua datang daripada cikgu. Dan saya lebih suka kalau pelajar itu olah sendiri, dapat sendiri. Ya. Kita contoh macam kita ajar bab tingkap, tiba-tiba dia boleh buat pintu. Itu bagus sebab itu adalah jenis pelajar yang sangat proaktif. So korang akan nampak perspektif dia nampak betul dan realistik, which mean kita tak ada masalah daripada segi distortion ataupun orang kata macam terberot sana terberot sini. Asalkan kita ikut dua titik lenyap ni. Dua titik ni memang sangat-sangat berguna. Seterusnya apa yang saya akan buat ialah saya akan cuba untuk menghasilkan pandangan tingkap. Jadi saya akan banyak bermain dengan garisan menegak, ya. Garisan menegak. Yang ini kita kena olah sendiri macam mana tingkap yang tingkap yang boleh dilakukan. Dan ini saya akan gunakan pemaris pendek. Okay, sebab itulah orang kata pemaris pendek dengan pemaris panjang ni dia akan menjadikan kerja kita laju dan sangat menyenangkan. Lagi satu, apa yang saya ingin tegur dalam menghasilkan tingkap ini, okay, bila mana jarak dia semakin lama semakin jauh, jarak di antara tingkap ni dia akan semakin lama semakin mengecil. Dia bukan semakin lama semakin melebar ataupun sama rata, dia kena kecil. Baru kita akan nampak bangunan tu seolah-olah macam betul-betul ke dalam. Kebanyakan pelajar dia fail bila buat benda ni, dia okey, tapi bila dia buat garisan menegak macam ini kan, dia mula dah tak faham, dia mula lost. Okey, contohnya macam sini kan. Okey, untuk bahagian yang hujung-hujung ni kan, contohnya lah macam ni. Okey, saya buat satu je lah, ya. Okey, untuk fahamkan apa yang saya maksudkan itu. Contoh, kalau kita buat garisan yang seperti ini, semakin lama dia semakin ke hujung itu, garisan ini dia akan nampak semakin lama semakin mengecil, semakin lama semakin mengecil, semakin lama semakin mengecil. Nampak tak jelas kat situ? Okey, kalau korang tak jelas lagi, okey ya. Jarak dia semakin lama semakin mengecil. Bukannya semakin melebar ataupun sama saiz dia. Kalau sama saiz dia, dia akan mewujudkan perspektif yang agak kurang selesa untuk mata memandang, ya. Itu dia punya cara macam mana kita nak buat tingkap secara jauh. Semua sama, aplikasi pun semua sama. Yang ini pun juga pada bahagian ini, kalau kita teruskan dengan garisan melintang macam ini, okey, so kita akan wujudkan ilusi seolah-olah tingkap di sini. Okey. So part ini adalah bergantung kepada kreativiti kita, macam mana kita nak design tingkap itu supaya menampakkan dia lebih pelbagai dan lebih realistik lagi. So bila mana bangunan kita tu ada pelbagai bentuk, ada pelbagai rupa, barulah bangunan itu tadi dia nampak macam more live, lebih orang kata lebih unik daripada biasa. Okay, dan seterusnya bila mana saya dah ajar macam mana posisi tingkap pada setiap bangunan ini, saya nak ajar pula macam mana kita nak buat perspektif jalan raya. Kebanyakan pelajar dia akan mengalami kesukaran untuk memahami perspektif jauh dan macam mana mereka nak meletakkan jalan itu terletak di atas bumi. Ya, dia macam ini sebenarnya. Jalan ini dia sangat mudah. So daripada titik A itu kita terus garis ke bawah macam ini. Okay, nampak tak? Okay, terus garis ke bawah macam itu dan tinggalkan sedikit seolah-olah ini adalah kaki 5 bangunan lah. Jangan terlalu dekat dengan bangunan tu sampai dia tak ada kaki 5. Kita beranggapan seperti itu. Dan seterusnya kita akan buat lagi satu garisan.
Okay, daripada titik A juga, tetapi kita kena jarakkan sedikit ataupun nak lebarkan sedikit, tak ada masalah. So kita buat garisan. So kita akan nampak perspektif jalan seperti itu. Sebab dia semakin lama semakin jauh, dia semakin lama semakin mengecil. Itu kita kena jangan lari daripada teori itulah, semakin lama semakin mengecil. Begitu juga dengan daripada arah sana, ya. Sebab itu pentingnya pembaris panjang. Kita dah tak dapat nak gunakan pembaris pendek time ni. So kita akan gunakan pembaris panjang untuk menghasilkan garisan secara kemas ataupun secara konsisten. Okay, teruskan saja macam tu. So kita daripada titik B, kita terus buat titik sambung saja jalan tu. Kita akan dapat garisan L macam ini. Okay, cikgu, macam mana kita nak buat jalan dekat area ni? Sebab dia nampak macam ada ruang kan di sebalik di antara bangunan ini dengan bangunan ini. Sama saja, tak ada masalah. Daripada A tu, okay, tengok daripada A ini kan, daripada A ini sambung. Okay, tapi kita akan berhenti pada tempat yang dilindungi oleh bangunan. Kita cari, lepas tu macam tempat tu tak ada lindungan bangunan, so kita akan sambung balik. Okay, so daripada titik A tu tadi, okay, so kita sambung di sini terus. Nampak tak? Okay, so itu adalah jalan dia. Dan kita ambil pemadam, kita padamlah garisan yang tidak diperlukan itu. So korang akan nampak jalan itu terletak pada bumi. Okay? Tapi kalau pelajar ni dia tak faham perspektif, dan kita sendiri pun tak faham perspektif, apa yang akan berlaku ialah kita akan hasilkan jalan yang seolah-olah lari perspektif dia. Kita akan mula daripada sini. Sebab tu saya katakan tadi, lukisan yang menggunakan dua titik lenyap kena berpandukan dua titik lenyap semua sekali. Ya, jangan tiba-tiba reka 3 titik lenyap, 4 titik lenyap, okey, titik lenyap yang lesap dan sebagainya. So kalau nanti ada orang tanya kenapa dia dipanggil sebagai titik lenyap, sebab titik itu memang dia tak kelihatan tetapi dia ada di situ. Dia seolah-olah macam tak ada dia tak wujud tapi dia penting. Gitu ya. Okay, so saya akan lengkapkan, aku akan lengkapkan semua sekali bangunan ini dengan tingkap dan sebagainya. This is going to be my own creativity. I hope that you can create your own creativity throughout how to design the building, how to design the window, how to design everything, and exactly it's depend on your own reference. And I really hope that you can refer to another picture which you have to Google it, okay, for tekan je kata kunci lukisan perspektif dan tengok dekat situ macam mana dia olah tingkap dan sebagainya. Dia banyak cara ya. Jangan berdasarkan contoh saya saja. Ya, saya lebih suka kalau korang tu explore sendiri. Okay, so aku akan lengkapkan lukisan ini dengan tingkap. Okay, dan seterusnya lepas ni aku akan ajar macam mana nak buat apa yang kita buat dekat nak buat dekat area ni pula. Okay, so sama ada aku akan kekalkan bangunan ataupun kita tukar dengan subjek lain.